A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Ta'ala masih lagi dikurniakan nikmat sehat, lapang masa, taufik dan hidayah, kudrah dan iradah serta inayahnya dihadirkan kita untuk sama-sama duduk dalam melaksanakan mentaati perintahnya, solat berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dalam keberkatan insya-Allah. Kita sambung perkongsian kita sampai ke surat 132. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimu sakiyah kal mustahzi'u yarah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa baginya. Dan orang yang minta ampun daripada dosa padahal ia mengekali atasnya seperti orang yang buat senda-senda dengan Tuhannya. Ini peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertaubat, maka kita dah tak ada dosa. Antara amalan-amalan yang begitu mudah diamal, menghapuskan dosa, menghilangkan kelam gelap gulita hati seseorang itu, pertamanya yang mudah, mengekali wudu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita berwudu, maka dosa-dosa yang ada pada anggota badan kita ni akan keluar bersama dengan titisan-titisan basuhan wudu itu. Maka suci bersih. Apatah lagi kita membaca tasbih kifarah, membaca surah Al-Qadar dan membaca doa selepas berwudu dan terus melaksanakan sembahyang sunat wudu. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita nak hilangkan dosa ni mudah, kata Rasulullah. Dosa besar banyak mana sekalipun akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala atas berkat rahmat, maghfirah, kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW bagi mereka-mereka yang mengekali sembahyang 4 rakaat sunat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Sama ada dikerjakan 2 salam ataupun 1 salam, tak ada masalah. Yang penting buat, jangan pertikaian, jangan soal. Pasal dua-dua tu ada hadisnya. Kalau nak buat dua-dua, 2 ghairu muakkad, 2 muakkad sebelum zuhur. Begitu juga selepas zuhur, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Siapa mengerjakan sembahyang sunat sedemikian, maka dihapuskan semua dosanya. Tak kira kecil, tak kira besar, banyak memenuhi langit dan bumi inilah, isi dunia ni memenuhi, akan diampun oleh Allah Ta'ala gitu. Yang ketiga, dosa kita ni akan terampun dengan begitu mudah, dengan kita berimpak jariah, wakaf sedekah gitu walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya satu perkataan yang memberi manfaat, dia akan menghapuskan dosa, memadamkan api neraka, menutup rapat-rapat pintu neraka. Ditakdirkan, contoh berlaku kiamat tahun 3000. Sekarang 2018 ke 17? Bisa 17 lagi gitu. Maknanya dah hujung-hujung. Ditakdirkan, contohlah ni kiamat berlaku tahun 3000. 2100 nanti kita meninggal. Kalau 2100 kita meninggal, umur kita berapa tahun? Sendiri kira lah. 2100 kita mati, meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzah.
Alam di antara alam-alam untuk menanti alam akhirat itu. Ditakdirkan kita ni ada impak jariah sedikit dalam dunia. Tak banyaklah, sedikit. Walaupun hanya RM1, walaupun hanya 10 sen gitu. Maka daripada 2100 sampai 3000, berapa tahun tu tuan-tuan? 900 Masya Allah tuan-tuan. 900 tahun kita ni pahalanya jalan aja, walaupun kita dah mati, walaupun kita telah meninggal dunia. Berkatnya kita berimpak jariah, maka pahala tu berterusan gitu aja. Apatah lagi kalau impak jariah kita ni untuk majlis ilmu, maka para malaikat memohon ampun. Allah Ta'ala memberi rahmat untuk orang berimpak jariah pada kebajikan. Gitulah 900 tahun tuan-tuan. Walaupun kita dah mati, mana impak jariah itu kekekalan gitu. Contohnya masjid tanggal simennya gitu kita buat simen baru gitu selagi melekat simen tu, maka selagi itulah kita dapat pahala. Nampak jalan berlubang, kita belikan batu tanpa lubang tu, selagi ada jalan tu, beratus ribu orang lalu lah selama 900 tahun tu. Wah, masyaallah. Bukan dibuang kalau nama jalan tu memang makin bawah, makin bawah, makin bawah lah. Sentiasa pahalanya berpanjangan. Tetapi diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang suka buat dosa, taubat, buat dosa lagi taubat, buat dosa lagi taubat, maka ini mempersenda-sendakan, mempermain-mainkan, maka gulungan ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Caranya kena taubat nasuha. Allah Ta'ala dah ingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu ni mencampur adukkan amal baik dengan amal buruk. Dah taubat, dah bagus lah tu, tapi buat dosa lagi. Ni taubat lagi, buat dosa lagi. Gitu wa taqtumul haqqa, sedangkan kamu mengetahui ini dosa, ini maksiat, ini laknat, ini murka Allah Ta'ala. Kita teruskan, wa antumul haqqa wa antum ta'lamun. Adakah kamu ni tidak mengetahui? Gitu. Maknanya apa? Macam kita ni menyesal habislah di yaumil mahsyar nanti. Gila jadinya. Diingatkan taubat ini sangat penting. Taubat ni salah satu cabang ilmu bagi orang-orang yang nak harap rahmat, orang yang nak bahagia akhirat, maka dia mestilah bertaubat. Taubat ini mudah saja. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, 10 dosa hilang. Gitu Jadi mudah. Ataupun kita baca taubatnya Al-Ghazali, ilahi lastulil firdaus yahla wala akwa. Inilah yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Minggu lepas kita dah pelajari. Waalaikumsalam, Pak Kiai baru datang. Air mata yang paling mahal, air mata yang paling berharga kat dunia ini ialah air mata orang yang berdosa. Orang yang berdosa ni, kalau boleh menangis satu titik pun cukuplah. Satu titik mengalir aja, atau rasa sedih gitu, takut azab sengsara yaumil mahsyar, dahsyatnya api neraka itu, takut, bimbang, ragu, risau tentang dosa ini buat ini, sampai menangis walaupun hanya setitik air mata, mengharamkan dirinya daripada bakaran api neraka. Nampak tu? Hanya setitik aja. Kita dah bincang minggu lepas, yang mana air mata yang paling mahal, paling berharga di dunia ini ialah air mata orang yang berdosa apabila dia bertaubat. Diingatkan 7 gulungan manusia yang mendapat lindungan, rahmat, keberkatan, syafaat daripada Allah Ta'ala di yaumil mahsyar nanti, hari di mana tak ada seorang pun yang boleh mengampunkan dosa kita, memberi perlindungan, syafaat, keberkatan malaikat Allah Ta'ala. Ini 7 gulungan. Pertama, imam yang adil. Kita ni imam lah, semua bapak-bapak ni pemimpin kat rumah. Adil tak kita? Segi ilmunya, segi agamanya, segi amalnya,
segi kehidupan keluarga tu adil tak? Itu dalam keluarga. Kalau ketua kampung dalam Korea dia, kalau penghulu dalam jajahan dia, kalau don dalam dalam diwakili rakyatnya, gitulah. Dia di bawah tanggungan dia. Itu yang pertama, mesti adil. Yang kedua, orang yang sentiasa hatinya ni zikrullah, ingat Allah Ta'ala. Wah, ini payah kita nak dapat ini. Sentiasa hatinya ni ingat Allah Ta'ala. Zikir aja, ingat Allah Ta'ala. Tak kira pagi, tak kira petang, tak kira diri, tak kira duduk, tak kira di mana saja. Seorang-seorang ramai-ramai, nyuruk-nyuruk gelap-gelap, dia sentiasa zikrullah. Ini gulungan yang kedua. Gulungan yang ketiga, rajulun mu'alliq qalbu ilal masjid. Orang yang hatinya ini terikat dengan masjid. Untuk solat berjemaah dan untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, atau untuk menanti-nanti sembahyang yang akan mendatang itu. Ditunggu sembahyang iktikaf namanya. Ini orang nanti dilindungi bawah arsy Allah di yaumil mahsyar nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang diajak maksiat tak nak gitu. Dapat WhatsApp ini fitnah ni, jangan sampaikan. Terus padam aja, jangan baca. Gitu Kalau kita baca nanti kita jadi berprasangka. Bersangka-sangka itu dosa besar Wa ma ba'da zannu ismun. Sebagian bersangka-sangka ini adalah dosa di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini mengumpat kita jangan ikut. Ini hiburan pergaulan melampau ni jangan ikut. Ini makna diajak buat maksiat tak nak ikut. Tapi kalau kita dah duduk kat warung ni bual-bual mesti ada ngata orang kawan-kawan ini. Macam mana kita nak hilangkan ni? Astagfirullahalazim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu bat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Manusia depan kita tapi hatinya hati syaitan. Gitu. Hatinya hati syaitan, suka buat fitnah, suka mengumpat, suka menghina, suka mengkeji, sehingga menyebarkan perkara-perkara yang batal itu. Jadi kita bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak faham juga kawan kita tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu Terus direct nasihatkan. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Mana dia tak kisahlah berapa banyak, berapa jumlah, dia tak terkira. Kita dah bincang itu hari, kalaulah ditimbang amal imannya Abu Bakar. Itu pelajaran pertama bab pertama, bab ulama tu, al-ilmu wal ulama, bab yang pertama. Maka tinggi lagi, besar lagi, hebat lagi imannya Abu Bakar. Gitu Kenapa iman Abu Bakar begitu hebat? Bila diajak berimpak jariah ni, Abu Bakar ni bagi segala-gala hartanya kepada jalan Allah. Bila ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggal untuk ahli keluargamu dan dirimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan daripada diriku dan ahli keluargaku ialah janji Allah dan janji Rasul. Nampak tu? Berbanding Sayyidina Umar, wahai Umar, macam mana imanmu? Gitu. Aku impak separuh hartaku di jalan Allah, separuh lagi aku simpan untuk diriku dan ahli keluargamu. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, imanmu ini memang tak sempurna, tak terlawan, tak tertanding imannya Abu Bakar. Maka Umar pun impak semua. Pasal turun ayat Quran masa itu, mayyuti'illaha war rasul faulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah, ikut ajaran Rasulullah, suruh impak, suruh wakaf, suruh sejarah, suruh hubungkan silaturahim. Senang aja. Kata Nabi Muhammad ni, umatnya ni nak masuk surga paling senang, paling mudah, paling cepat, paling ringkas. Apa dia? Pertama, kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam. Apa dia? Absus salam. Sebarkan salam. Jumpa kawan ni, beri salam. Kalau dia tak tegur kita sampai 100 kali beri salam takkan, dia tak jawab pula. Sekurang-kurangnya di dalam hati dia,
sekurang-kurangnya dalam mimpi dia, sekurang-kurangnya dalam tajuk malam, dia akan ingat kita. Kenapa kawan aku ni dah tak kawan dengan aku, kau beri salam aja. Gitu. Lama-lama jadi geng tu. Absus salam. Sebarkan salam. Yang kedua, it'amut tu'am. Wa it'amut tu'am, bagi makan. Bagi makan. Mana bagi makan, bagi minum. Tak kira lah banyak mana kita bagi, tak kira banyak mana kita impak untuk bagi makan itu. Paling tidak setahun sekali je lah. Kan ada punggahan itu, talil arwah. Belanja itu lagi bagus. Gitu. Jangan tanya ni hari-hari. Hari-hari mau kita. Jumpa Pak Ibrahim sana. Dahsyatnya dalam hati ni tuan-tuan. Kalau kawan-kawan kita belanja, kawan-kawan kita payung, kawan-kawan kita sedekah, dia cakap kita ni yang menerima, kita yang mengambil, kita yang mengangkat pemberian itu. Kata Nabi, doakan mereka. Apa doanya kata Nabi? Ya Allah, berkatilah rezeki yang dikasih pada aku ini, dan juga berkati rezeki yang tinggal padanya tu. Gitu. Dia belanja RM10, tapi nanti Allah Ta'ala ganti dia RM100. Gitu. Tak habis duitnya ni. Pelik betul lah. Allah Ta'ala gandakan, Allah Ta'ala berkatkan, Allah Ta'ala rahmatkan orang ni. Ini Rasulullah ajar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang diberi padaku, dan rezeki yang baki padanya tu. Inilah yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Sebab tu dia semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Tetapi dia tetap bersyukur pada Allah Ta'ala, tetap beriman, yakin pada Rasulullah SAW. Satu hari dia berimpak, wahai Rasulullah, aku nak impak ini jariah wakaf 400 dirham. Maka Rasulullah pun doa, ya Allah, berkatilah rezeki yang Abdurrahman Auf ini impak di jalanmu ya Allah, dan rezeki yang ada baki padanya itu juga berkati ya Allah. Begitu. Jadi kita kalau dapat makanan macam tu tuan-tuan, pergi rumah kenduri itu kan, paling tidak pun Pak Imam bacalah doa, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alhumma fina wala ma'na, sampai selesai. Allahumma barik li sahibi hadzal tu'am itu. Berikan keberkatan pada ahli rumah yang bagi makan ini. Kalau dia tak kasih, kita tak makan. Gitu. Wajannibhu anil haram. Apa tu? Jauhkan, pelihara dia ya Allah sekeluarga daripada benda-benda yang haram. Kalau boleh yang kita makan ni pun halal semualah. Gitu, walaupun tak ada cap halal. Ada cap halal. Ada. Gitu. Tak tahu ini halal jakim ke halal sendiri, tak tahu lah. Wallahu a'lam. Jadi halal gitu. Wajannib anil haram waqnim niyatahu. Apa dia? Sempurna, terimalah niatnya tu. Dia ni buat kenduri untuk apa? Untuk talil arwah yang meninggal, untuk anak-anaknya cemalang, untuk dirinya nak pergi umrah ke pergi haji. Gitu kita raikan dia tu. Watnim niyatahu wa taqabbal diyafatahu. Nampak tu? Terimalah semua tetamu yang hadir ya Allah. Dia punya bacaannya tu. Walaupun kadang baca perlahan, kadang macam tidur je. Tidur. Gitu Pak Imam baca dia tidur pula. Tapi bila makan bangun pula. Makan sayang-sayang. Pak Imam belum makan, dia dah makan dulu beratur gitu. Dahsyat betul lah. Ini kalau kenduri biasalah dalam kehidupan kita. Tetapi kita ni tuan-tuan yang hadir, makna kita kena doakan tuan rumah. Ya Allah, berkati rezeki yang aku makan ini, dan rezeki yang tinggal padanya. Maka nanti tak lama, dalam 2-3 bulan dia akan jemput kita lagi buat kenduri lagi. Gitu Pasal Allah Ta'ala berkati rezekinya. Tanda Allah Ta'ala berkati rezeki, kita ni suka berimpak jariah, kita suka memberi makan. Wa it'amu tu'am. Yang ketiga, wasalul lail wan nasun niyam. Bangun malam sembahyang ketika manusia semua sedang tidur lena. Gitu. Agak-agak 3 perkara ni kita boleh buat hari-hari tak? Boleh kan? 3 ni boleh beri salam, jumpa geng, assalamualaikum. Salam gitu tuan-tuan. Salam aja. Bila bersalam jabat tangan ini, sampai dia berpisah lah, malaikat doakan, ampunkan dia ya Allah, ampunkan dia ya Allah, gitu. Tapi sambil makan tu ngumpat orang pula tu, astagfirullahalazim, kata malaikat, ya Allah ampunkan dia juga, ampunkan dia ya Allah, gitu. Nak pisah selesai tu tasbih kibarah,
Subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau kita geng-geng tak apa Kalau tak geng, maka kita senyap-senyapnya dalam hati Tapi kalau kita kawan-kawan, ingatkanlah kawan-kawan kita supaya bertasbih kafaroh. Kadang-kadang kita dimakan, kadang-kadang kita berjumpa kawan-kawan banyak buat salah, banyak buat silap. Ini yang kita harapkan. Jadi dalam kehidupan kita ni jangan memperdaya, menipu Allah. Bila kita tipu Allah, kita tipu Rasulullah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Masya-Allah. Kalau kita tipu Allah, Allah Taala lagi dahsyat tipu kita lah. Contoh apa Allah Taala dahsyat tipu kita? Kita ni dikasih sehat. Sehat ini, tapi masjid tak boleh pergi jemaah. Itu penipuan yang Allah Taala bagi. Kita dapat rezeki tak nak bersyukur. Kalau dapat hari ni timbang sawit sepagi aja 400 lebih, 1 tan lebih. Gitu hampir 1 tan lebih sikit lah, kurang sikit je. Gitu Jadi 20% gitu tuan-tuan nasihat. Jadi 400 20% berapa tuan-tuan? Lebih kurang 80 Oh 80 dah lebih 80 bagi tadi. Gitu Jadi cuba kawan-kawan ini kekah, ini nyunat, sunat. Ini budak ni dia punya gembira. Dah bukan banyak mana RM5. Oh ditunjuk satu kampung Jadi yang tak sunat nangis. Kalau nak kena sunat kata dia. Gitu. Ini budak sunat lah Ini gitulah dalam kehidupan kita, kena banyak-banyak beristighfar, bertaubat pada Allah SWT. Dan istighfar kita ni tuan-tuan, taubat kita, janganlah kita mempersenda, mempermain-mainkan Allah SWT. Seterusnya diingatkan lagi 132 taubat. Syarat taubat, dosa padahal ia mengekali atas seperti orang yang berbuat senda-senda dengan Tuhan. Dan syarat taubat itu 3. Ini yang pasti 3. Tetapi kena tambah lagi satu syarat kalau dia berkaitan dengan manusia. Pertama syarat taubat apa? Meninggalkan dosa. Gitu. Kita dah ngumpat orang, pergi jemputan kata orang apalah ni, makan baru pukul 11 lauk dah habis gitu. Ini nak makan tulang ke makan daging gitu. Cakap dengan kawan-kawan macam tu. Dosa tuan-tuan tak bersyukur. Memang Tuhan dah tetapkan rezeki kita tulang, makan tulang aja. Tak ada masalah. Bersyukur dengan yang ada. Dapat kuah-kuah sikit-sikit pun jadi. Agak-agak tak ada, kita pilih lain. Bubur pulut ke ada, kuih-kuih pun ada. Kalau tak, kita terus jumpa tuan rumah, terus dapat hadiah, terus balik lah. Gitu. Tukar-tukar hadiah gitu. Berbudi, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Gitu. Syarat taubat ni tinggalkan dosa. Mana kalau kita dah taubat, diingatkan, sahabat mari kita taubat sebelum terlambat, karena hidup ini singkat. Macam baru semalam di sini, kok dah hari Senin lagi ni? Astagfirullahalazim. Macam titik sekolah baru semalam, kok dah tinggal 5 hari dah kena pergi sekolah. Alah gitu. Sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, karena hidup ini singkat. Kiamat semakin dekat. Begitu mana sudah pasti kiamat memang semakin dekat. Hari-hari ni kalau kita ditakdirkan umur 50 tahun, bukan panjang umur tu 50 tahun, makin dekat kepada kematian. Makin hampir kepada liang lahat. Yang kita pikirkan tu, sahabat mari kita solat berdiri yang rapat-rapat. Mana sembahyang di rapat-rapat, supaya lahir sifat kasih sayang. Nanti kita assalamualaikum, kawan sebelah kita dengar tadi kan, dia dapat dengar salam kita, doa kita tu. Itu sangat penting. Dalam hidup kita ni, taat itu nikmat.
Maksiat itu tiada keberkatan. Taat itu nikmat. Nikmatnya apa? Dirahmati, disayangi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang sementara. Itu yang pertama, syaratnya tinggalkan dosa. Terus tinggal. Nak tinggal dosa ni tuan-tuan, kita paling tidaklah baca itu. Ilahi lastulil firdaus, gitu. Kita kena sebut selalu. Wahai Tuhan, aku ni tak layak masuk syurga Firdausmu. Wala aku ala naril jahim. Dan aku ni tak mampu untuk melalui menerima azab sengsara api neraka-Mu tu. Pahabli, maka kurnikanlah, berikanlah kepada aku ni. Pahabli taubah. Taubat ni mana keampunan, taubatan. Mana keampunan yang sangat betul-betul taubat. Gitu. Keampunan yang betul-betul diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingatlah selalu tuan-tuan tentang taubat ini. Itu yang pertama. Tinggalkan terus. Yang kedua, menyesal atasnya. Menyesal tuan-tuan. Contohnya apa tuan-tuan? Kita kasih sihat, rezeki hebat, umur pun hebat, anak bagus, tak tahajud malam. Tak tahajud malam ni satu dosa tuan-tuan. Kenapa kita tak tahajud malam itu satu dosa? Kerana kita ni bukan golongan orang yang bersyukur, kata Allah Ta'ala. Gitu Kata Nabi, salahkah aku ni nak jadi hambanya yang bersyukur? Dan Rasulullah ni sembahyang malam panjang-panjang itu. Aisyah tegur dia, kenapalah sembahyang macam ni, beramal hebat-hebat, kata. Jaminan surga untukmu tu dah ada, maksum itu. Salahkah aku nak menjadi hambanya yang bersyukur, abdan syakura. Maknanya kalau kita tak tahajud malam, maka kita orang yang sangat-sangat tak bersyukur. Minggu lepas kita dah bincang, sekurang-kurang kata Nabi, bangun malam tahajud ni sekira-kira perahan apa tu? Susu unta Susu unta pernah pegang susu unta tak? Tak pernah agak-agak kalau perah susu unta tu berapa jam tuan-tuan? Jangan jam 5 minit 5-6 minit gitulah. 5 hingga 10 minit gitulah Kalau sampai setengah jam kena sepak dengan unta. Dia pun marah juga gitu Mana 5 hingga 10 minit itulah. Kerjakan sembahyang sunat itu. Kalau tak mampu juga, jaga pelihara amal tahajud malam walaupun hanya bangun sembahyang sunat 1 rakaat. Ya Allah, punyalah dahsyatnya ini hamba lah. Tetapi walaupun hanya sembahyang 1 rakaat, kata Nabi Musa itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, ini umat sangat mulia, amalnya sangat besar, amalnya sangat bagus berbanding umatnya yang telah beramal, siangnya puasa, malamnya beramal lebih 400 tahun itu. Kita sanggup tak umur sampai 400 tahun? Kiai Saleh boleh lah 400 tahun jual ikan. Dia boleh? Ini tak boleh setahun ni jual ikan. Gitu tahun depan dah tak jual ikan. Pergi umrah Mekah, umrah Madinah, umrah Palestin. Habis duit jual ikan lagi. Gitu Ini prestiji lah. Saya tengok orang-orang kafir tu macam tu. Orang-orang kafir ni, dia kerja 5-6 tahun, stop, dia jalan. Satu dunia dia pergi. Naik basikal aja. Gitu Tapi duitnya banyak sebenarnya tu. Naik basikal macam orang miskin je. Gitu. Tapi itulah keberkatan, kerana dia yakin dengan kehidupan di dunia yang dinanti-nantikan hidup di akhirat itu. Bermakna dia orang ada iman juga tu, walaupun naik basikal gitu tu, dia ada iman juga tu. Dia yakin dengan syurga, yakin dengan neraka. Dahsyat itu Itu menyesal betul-betul. Rabbi zalamtu nafsi zulman kasiro. Ini kenapa imannya Abu Bakar ni begitu hebat? Kalau nak dikira, nak ditimbang dengan umat seentero dunia ni, berat lagi iman Abu Bakar. Inilah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbi zalamtu nafsi zulman kasiro. Ini doa sebelum salam ni tuan-tuan. Saya dah bagi Ini saya ingat dah 2-3 tahun tak? Macam dah lama sangat doa itu. Mula Allah maghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha anta. Gitu Itu istighfar semua tu. Dosa yang terdahulu, yang terkemudian, yang akan datang, sengaja ke tak sengaja, nyuruk-nyuruk ke sorang-sorang ke, gitu.
Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa fitnah. Ya Allah, aku berlindung engkau daripada azab kubur dan fitnah kubur tu. Ya Allah, apa fitnah kubur? Ya gelap, ya sempit, ya sunyi, ya senyap, sorang-sorang, tak ada kawan. Gitu Tuan-tuan yang mesti hidup daripada sekarang pakat. Besok kalau abang mati, ayang mana abang kubur Jangan lama lah, 40 hari cukup lah. Jangan 40 hari, seminggu pertama jadilah. Gitu. Pasan ke? Kalau tak ada, tak sanggup kepada anak kita. Tak sanggup lagi, cari kawan-kawan kita yang sanggup. Kalau tak mampu juga, pesan Nabi tu 3 ni jangan tak buat. Yang pertama apa? Ilmu yang tafa'u bi. Ada ilmu diajarkan, jangan disimpan aja. Walaupun paing pon wakil kelipon. Gitu Maknanya sampai-sampaikan gitu ilmu ini, jangan disimpan. Yang kedua, sedekah jariah. Impaklah aja tuan-tuan jariah. Tak rugi tuan-tuan kita impak jariah. Kalau kita impak jariah ni, contohnya di Bayak Berapi ini, banyak mana orang sembahyang dalam masjid selama sebulan, kita dapat pahala percuma je tuan-tuan. Gitu tuan-tuan Jadi kita kena banyak-banyakkan impak jariah. Itu yang ketiga. Yang ketiga ni sudah pasti kita payah nak dapat, kata Nabi. Apa dia? Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh. Nama je soleh. Tak tahu doakan mak bapak tak? Allahumma firli zunubi, Allahumma firli zunubi, Allahumma firli zunubi. Pasal ulang 3 kali. Kita nak bayangkan muka mak bapak kita yang dah meninggal tu. Warhamhuma. Gitu. Dan kedua, mak bapakku tu, kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan kena bayangkan mak kita tu. Kita bayangkan mak kita, bapak kita. Saya ingat tak lama lah, 2-3 hari, seminggu, confirm kita akan duduk dengan dia. Macam main-main gitu, bual-bual, seran gitu. Gitu. Begitu. 3-4 hari, lama-lama seminggu. Ini tuan-tuan tahajud malam, Allahumma firli, Allahumma firli zunubi, Allahumma firli zunubi, wali walidayya. Ini jiwa Islami doa tu tuan-tuan. Wali walidayya. Kat mulut kita cakap baju, kat hati perasaan kita nampak muka mak kita tu. Ya Allah, kita dengan mak bapak kita, banyak mana kita. Kata Nabi kalau nak balas jasa mak bapak ni, emak ni, 1 titik susu dia pun kita tak terbayar lah. Kata Nabi dalam hadis tu, setitik susu ibu tak terbayar kita. Kalau nak bayar lah, pengorbanan jasa mak bapak ni begitu luas. Jadi tuan-tuan kita baca, Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antat tawwabur rahim. Kalau itu panjang sangat, bacalah yang pendek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau itu macam payahlah gitu Yang senang apa? Yang hari-hari kita baca, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalau itu pun macam payah juga Astagfirullahalazim. Itulah yang paling mudah. Astagfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini pesan Nabi. Perkataan yang begitu mudah, ringan diucap, tapi payah nak dibuat. Pahalanya Masya Allah. Sekali sebut, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Ini tuan-tuan kena jaga. Istighfar. Kata Nabi, nak sehat, istighfar. Nak kaya, istighfar. Nak tercapai hajat, istighfar. Contoh, ni lepas seminggu lagi ni UPKK nak keluar kan, gitu. Ataupun darjah 6 SDA nak keluar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai 100 saja. Ya Allah, street 8A SDA. Siapa namanya tu? Gitu. Kalau yang bagi 50, kena sebut nama dia selalu lah. Kalau cakap RM5 tak payah sebut. Gitu Ini dasar ni ustaz ni Maknanya dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita ni doa sangat penting. Doa sangat penting. Tapi doa ni tidak akan tercapai kalau kita tidak ada penyesalan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Gitu
Ampunkan dosaku ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Astaghfirullah minal khotoya. Ampunkanku ya Allah daripada semua dosaku ya Allah. Sengaja ke tak sengaja, dosa kecil ke dosa besar ke, terang-terang ke nyuruk-nyuruk. Ampunkan dosa ya Allah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wahai Tuhan, kurniakanlah aku ni ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni apa tuan-tuan? Makin hari kita baca Quran ni tak puas-puas tuan-tuan. Hari-hari bacalah tuan-tuan, satu line. 1 tahun khatam tuan-tuan. Ini nak khatam ke Quran tunggu puasa? Memang tak khatam lah tuan-tuan. Dengan banyak tidurnya, dengan banyak murihnya, dengan tarawih 8 rakaat, balik tak tangguh 20 rakaat itunya, maka ni tuan-tuan nak besarkan perutnya, maka takkan dapat khatam tuan-tuan. Apatah lagi bagi-bagi. Asyik baca juzuk 1 hingga 5 gitu. Tok Janggut baca 6 hingga 10 gitu. Pak Imam baca 11 hingga 15 gitu Cik Rashid baca gitu Bagi-bagi. Tahu-tahu besok khatam je dah. Kalau lah tuan-tuan dia buat checklist tu, patut kena checklist tuan-tuan. Hari ini buka surah ni sampai ni tulis. Disahkan oleh siapa? Wah, disahkan tu. Wah gitu disahkan, diakui. Wah. Itu ulul albab macam tu tuan-tuan. Budaknya nak pastikan ngapal tu macam tu dibuat. Balik cuti ni 3 juzuk kena hafal tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Bawah tu sign mak bapak. Yang ada budak ni tak tunjuk mak bapak, dia sign sendiri gitu je. Astagfirullahalazim. Cikgu percaya aje. Sekali periksa panel tak tahu. Gitu tipu cikgu. Jadi yang bapaknya celik tak buta ni dia tengok. Baca. Okey, baca Quran, write situ, sign. Hafal ayat 1 hingga 12. Boleh hafal, sign. Gitu. Laporan. Anak saya memang ada baca. Saya. Gitu. Ini tak ada. Surah tu tak ada. Rupanya bertahun-tahun macam tu ditipunya kita. Kita tuan-tuan Ini program sangat bagus. Ulul albab ini. Itu yang kedua. Pertama tadi apa? Meninggalkan terus dosa. Macam Nabi Allah Yunus. Dia ni menyesal lah. Dia tinggalkan dosa dia. Tinggal dosa dia. Apa dosa dia? Mengasingkan diri. Lari daripada kaumnya. Lepas tu dia mutahkan ke daratan, cari kaumnya balik. Banyak beriman manusia masa tu. Gitu Yang kedua dia menyesal. Menyesalnya apa? Dia bila dia cepat ada laut ni, terus berada kat mana tak tahu, gelap gulita. Tapi dia ni terus berzikirlah. Pasal apa? Nabi-nabi, anbiya-anbiya mursalin ini, dia sentiasa zikrullah. Gitu Jadi Nabi Allah Yunus ini, walaupun ditelan ikan dalam gelap gulita, sepatutnya dah mati dah, kena telan ikan. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan pada pos tu ikan nun tu, wazannuna. Wahai ikan, kau jangan gigit, jangan kuyah ni, kau telan aja. Buka mulut besar-besar gitu terus telan. Duduk ni. La ilaha illallah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu. Termaktub dalam hadis, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang baca ini ayat 100 kali dan berdoa, makbul doanya. Gitu. Jadi lepas ni kita sembahyang hajat jangan 40 kali lah. Sujud akhir tu 40 kali Jadikan 100. Gitu. Kalau seorang-seorang lah, kalau ramai-ramai itu dah baca sekali pun dah cukup lah. Yang datang tu ada 100 orang. Kita cakap baca 100 kali gitu. 40 kali kan. Sembahyang hajat tu kan 40 kali. Pak Imam yang depan baca sekali 2 je dah. Jadi dia doanya banyak doa gitu. Yang belakang ni dia tak tahu cara dia. Dia baca dah. Alih-alih imam kau dah duduk, dia tak sempat doa. Ini la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu Maknanya bila kita bertaubat, kita betul-betul menyesal lah, macam Nabi Allah Yunus tadi. Dikeluarkan, diselamat, dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, azam cita bahawa tiada kembali kepada apa tu? Kepada umpama ini, jika tiada bergantung pada hak adab. Yang ketiga ni apa? Berazam
tiada kembali. Mana dia memang last lah gitu dah. Gitu. Azam mesti ada. Gitu azam. Kita dah niat, tapi terbuat juga. Ini namanya orang yang peringkat awam. Orang awam ni taubatnya lain berbanding orang yang khawas, berbanding dengan orang yang khawas. Ini makam yang ketiga. Yang akhir sekali makam ihsan. Ini makam ihsan, tuan-tuan. Kita nak dapat punya payah, tuan-tuan. Kita walaupun kata Nabi, siapa-siapa yang boleh tenggelam sehati, sedarah, sedaging, surah Muluk itu, tak kira pagi, tak kira petang, tak kira diri, tak kira duduk, tak kira baring, sentiasa dalam tu, tabarakalladzi, habis ulang balik, tabarakalladzi, habis ulang balik, tabarakalladzi, sampai dia lihat ni segala-galanya ni dah kebesaran Allah Ta'ala, maka wajiblah dia syurga, haram atasnya neraka. Ini itu kalau yang dah lenyap. Kalau kita tak dapat lenyap macam mana? Paling tidak bacalah sebelum tidur, baca sekali. Kalau sebelum tidur tak sempat, pasal nanti nak mandi wajib lah. Suka untuk kita ni. Gitu. Bangun malam tu, bangun malam. Biasa orang yang ketahui ni dah lama tak dapat. Kesian. Doakan biar dia dapat. Allah, hey mani tu mani, mari balik, mari pulang. Pulang asal istana lamaku. Teguhku macam batu, teguhku macam besi. Doa kata guruku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah. Ini ilmu, tuan-tuan. InsyaAllah. Kata guru dah. Ya. Berkat kata guruku. Kalau haji yang baca berkat kata guruku, saya lah. Kalau saya yang berkat kata guruku, Haji Ahmad Tunggal lah. Gitu. Guru ni banyak, tuan-tuan. Guru ni banyak-banyak. Jangan guru seorang aja. Kalau kita guru seorang, kita sesat, tuan-tuan. Cari guru banyak-banyak. Pasal guru ni penyampaiannya, ilmunya berbeza-beza. Pengamalannya pun berbeza. Ada setengah orang ni dia cakap aja, dia tak buat. Ini tak nak. Kata Nabi puasa putih kan, 13, 14, 15 puasa putih. Tapi orang-orang kita puasa mutih. Ini yang salah ni. Mutih pati gini lah. Macam dah baca buat ni. Kita beringat lah. Yalah, orang tua ni biasa dah melalui zaman muda. Memang zaman-zaman dulu itulah amalnya. Hebat, masuk hutan, keluar hutan gitu, ukur tanah tak habis-habis. Lepas tu dia jadi kaya raya sekarang, banyak tanah. Itu yang ketiga, berazam tiada kembali. Ditambah lagi jika ia pada hak Adam, jika ada bergantung dengan dia, maka ditambah syarat keempat, mengembalikan segala Muslim anak Adam atau minta halal daripadanya. Ini syarat taubat ini. Yang keempat ini, kalau dosa kita ni ada berkaitan dengan anak Adam, macam Bapak Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan banyak, tuan-tuan. Satu biji apple dia makan, sedapnya kan. Makan habis, ini apple siapa punya ni? Astagfirullahalazim. Macam mana aku minta halal ni? Ini apple dia hanyut dah daripada hulu sana. Jadi dia ikut sungai tu sampai satu kampung tu. Memang itulah apple tu. Dia kata minta halal, boleh. Berapa tahun kena kerja dengan orang tua tu? Berapa tahun? 10 tahun 10 tahun ke 40 tahun? 40 tahun. 40 tahun Lama sangat 40 tahun tak? 10 tahun lah. Tak apalah, itu jangan gaduh 10 ke 40. Yang penting kita faham ceritanya ni. Gitu Jadi dia makan ini syarat nak halal boleh. Engkau kena kerja bersihkan kebun aku selama 10 tahun contoh gitulah. Dia kerja sampai bersih ni kebun. Hasil lumayan cantik ni Sampai masa dia rindu nak balik kampung, nak jumpa mak bapak dia. Izin, tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Ada lagi satu syarat engkau belum sempurnakan. Apa dia syaratnya? Cepat syaratkan, sebutkan. Gitu. Kau mesti kahwin dengan anakku. Anakku ni matanya buta, mulutnya bisu, telinganya pekak, kakinya lumpuh. Astagfirullah. Kalau tuan-tuan kasih tawar macam tu, tuan-tuan nak tak? Ya Allah. Terima. Saya terima nikah gitulah. Markona binti Margono gitu. Gitu. Terima. Kalau terima, malam ni kau tidur ini bilik anakku. Kau masuklah bilik anakku sana. Jadi dia
masuk bilik ya malam pertama, Assalamualaikum ya babar rahmah. Ini kena ingat tuan-tuan Kalau tuan-tuan tak buat ini, ingatkan anak cucu. Haji dia buat tak? Rahsia. Assalamualaikum ya babar rahmah. Gerbang rahmat tu. Gitu, selamat daripada zina. Menangis setan tau. Menyesal sudah aku, selama ni goda tak berjaya, sekarang dia dah nikah gitu. Gitu. Maka dia tak berzina lagi, buat yang halal gitu. Assalamualaikum ya babar rahmah. Waalaikumsalam. Kata, kok jawab katanya? Katanya peka, bisu kalau jawab. Masuk bang, mari bang. Iya, mari bang. Ini kalau tonton biasa pergi ke mana tonton? Chiang Mai. Mari bang. Persatuan Guru-Guru Agama Johor lawatan ke, bukan dekat Bali gitu, dah lepas. Pergi kat selatan Thailand tu. Apa nama tempatnya tu, yang perangian tu? Hawaii. Ya, Hawaii. Habis. Gitulah Apa dia? Dia sampai ke Hatnyai sana, basnya tu pergi. Dahsyat betul lah. Buah mangga sana besar-besar mangga. Dahsyat betul. Memang macam mana negara orang kafir macam tu. Kok nikmatnya banyak, sedap, cantik, muai gitu. Kita tanam betik sampai pokok tinggi tak berbuah. Nunggu sekali keluar godol gandul gitu. Duit tangkainya panjang mentol bawah gitu. Astagfirullah. Ini betik apa ini gitu. Jadi Cina datang. You kalau tanam betik ni macam mana? Cara tanya dia ilmu ni. Rupanya betik ni tanam tak suka-suka Semai hidup naik sekaki tu, naik jengkal ke, cabut dia, potong bawah dia tu. Disunatkan disunati. Haji sunat tak? Sunat. Disunat potong bawah tu. Baru tanam. Kompom dia terbuah. Saya buat macam tu lah. Kat Serom dulu sebari tanam. Buah, jual lah. Lepas 4 bulan tu boleh jual betik. Betik tak tinggi tuan-tuan, paras pinggang tu dah buah gitu. Selama ni tanam betik tinggi, besar gemuk, tak ada buah. Dapat jugalah makan daunnya. Dan macam ulat gonggok makan daun. Itu Mana tu? Yang keempat kita kembali. Jadi kalau kita ni kata kita ziarah raya kan, maaf zahir batin awal akhir gitu itu pun tak lepas cakap macam tu. Kena sebut apa dosanya. Aku tadi tengok bini kau lama-lama lah, minta maaf gitu berani cakap tak? Astagfirullah. Jangan pergi rumah haji ni, kesian kena penampur percuma. Patut rumah haji sentiasa tutup je tapi datang-datang dapat pisang, alhamdulillah gitu. Ada lagi pisang je Dia selalu orang tak lama gadak ke Jawa Saya Haji, saya bukan orang Jawa tapi satu hari tu saya ikut pergi nembak ayam hutan ente tuer gitu. Itu kata bukan orang Jawa, bukan tuer gitu. Ini bocor rahsia, kata tadi tak bukan orang Jawa. Tapi sekali nembak ayam kat tuer gitu. Ayamnya masih keneng gitu. Cakap Jawa terus. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ni tuan-tuan nak cakap serba salah, cakap salah tak cakap salah. Jadi kita baik kita diam-diam lah. Jadi kita meletakkan diri kita ni serba salah. Jadi bila kita rasa kita ni serba salah, bangun tahajud malam, ikut tarekat At-Tijani tu. Tarekat At-Tijani, tuan-tuan tengok sana, dia ada tulis Musabbiatul Asyirah. Saya dah bagi tuan-tuan ini amalan. 10 perkara yang dibaca 7 tu. Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas, Selawat Ibrahim, Tasbih Fatimah, istighfar. Ini istighfar yang ketujuh ni. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali masyaihi wali jamil mu'minin mu'minat muslimin muslimat, khususan Sairan bin Sadiman. Ada dosanya Sairan? Kat warung ngata dia itu kan. Nak cakap nanti takut tak sedap lah. Gitu. Jadi bangun malam macam tu. Khususan Sairan bin Sadiman. Al-Fatihah. Baca Fatihah, baca Qul Huwallahu 3 kali. Selesai tu, ya Allah, pahala ni aku baca, aku kasih pada dia. Supaya dosaku dengan dia terpadam, dosa dia dengan aku hilang, lenyap. Gitu. Besok dekat akhirat kita terus masuk surga selamat.
Kalau tak nanti kita nak masuk surga, dia nunggu dekat jambatan tu. Tuhan, kata dia ni, dia ni dulu geng aku dengan orang ni, mencuri buah pelam. Manjat buah orang tanpa izin gitu. Gitu. Jadi tuan pelam tu nak minta halal, punyalah payah tu. Jadi kita minta, gitulah caranya. Nabi ajar, wahai Bulia bin Mulkan. Ingat lagi Bulia bin Mulkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Berkati rezeki. Bulia Mulkan ini Nabi yang menerima gelaran Khidir alaihissalam itu. Wahai Khidir, kata Nabi Muhammad, kamu ni dikasih ilmu laduni oleh Allah Ta'ala, hidup merentati zaman, mana dia tak hidup lagi, gitu. Sampaikan ini amalan kepada umat-umatku yang mendatang ini, akhir zaman. Dah berapa tahun Nabi tinggalkan kita? Berapa tahun ni? Tinggal 1 hari lagi, berakhir Jamadil Awal. 1 hari lagi masuklah Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Dah nak raya je. Dah nak raya ni. Gitu. Rumah belum cat lagi ni, dah nak raya. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, itulah astaghfirullahalazim li wali walidayya wali masyaihi wali jamil mu'minin mu'minat muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan siapa? Gitu. Walaupun dia tu anak yatim, kita ambil harta anak yatim, kita minta halalkan dia ni. Berkat Fatihah dan suratul Ikhlas ni aku kasih kat dia, supaya besok di akhirat dia tak menuntut aku dan aku tak menuntut pada dia. Selesai, kosong-kosong, selesai. Ditanya, habis kalau kita jumpa kawan-kawan, okey kosong-kosong apa benda? Boleh tak cakap kosong-kosong gitu je? Ini dah banyak tu, kosong-kosong kata dia. Minta maaf saya dalam batin, kosong-kosong kata. Ada boleh? Ini syarat taubat ni tuan-tuan. Dia kena menyesal, kena tinggal, berazam tak nak ulang. Dan kalau dia berkaitan dengan manusia, dia kena jumpa Tuhan tu, minta halal. Kalau kita tak mampu juga, disebutkan dalam At-Tijani sana, itulah amalan Musabihatul Asyirah. Siapa boleh baca itu, tak mampu sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Musabihatul Asyirah ni saya dah bagi pada tuan-tuan 2011. Ini dah 2017 17 tolak 11 berapa? 17 tolak 11 lebih kurang 4-5 tahun gitulah. 80 tahun namanya. Gitulah ya. Tuan-tuan, amal tuan-tuan sikit-sikit pun. Paling tidak kata Nabi, pegang, pelihara, jaga olehmu. Setiap hari Jumaat, kita dah pelajari dalam bab 5 dulu, muka surat 40 lebih. Hari Jumaat tu, Assalamualaikum, sebelum kamu berdiri, baca Fatihah 7 kali, suratul Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka segala dosamu banyak mana akan diampun oleh Allah Ta'ala. Ya Allah. Dan kamu akan dikayakan oleh Allah Ta'ala. Mana apa? Dipermudahkan segala urusanmu, dunia dan akhirat. Gitu. Itu cuma 4 perkara tuan-tuan. Kalau yang Musabihatul Asyirah ni berapa? 10 perkara. Jadi 10 perkara ni kita kena baca malam lah, lepas Isyak. Lepas Isyak. Nak bagus lagi pukul 4.30 tu, selepas ayam kokok tu, lepas tahajud, lepas witir habis, kita baca 7 selesai. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Terus sembahyang witir 1 rakaat. Jangan dah ya Arhamar Rahim sembahyang tahajud lagi. Nanti tak habis Saya pernah macam tu gitu kok dah azan, dah berhentilah. Terus pergi dapur makan, minum gitu. Tak ada salam, tak ada teruskan. Terus berhenti gitu aja, keluar suka-suka gitu aja. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang terlupa aku tadi tak mandi lagi lah. Astagfirullahalazim. Wah, rugilah sembahyang tadi Baru ingat nak mandi, cepat-cepat mandi. Gitu rugi tuan-tuan. Ini dalam kehidupan kita. Banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan bermunajat, taubat pada Allah Ta'ala. Hikayat telah meriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an daripada Nabi Muhammad SAW.
bahwasanya bersabda ia, tiada ada pada orang yang dahulu daripada kamu satu laki-laki telah membunuh 99 nafsu. Nafsunya apa? Nafsun maknanya nyawa lah. Ini saya ringkaskan ceritanya macam ni. Ini kalau nak baca ni sampai pukul 9.30 baru habis. Ini kisah ni Kisahnya gini. Orang ini dosanya terlalu banyak, dah membunuh orang 99. Dia jumpa Pak Guru ni, Pak Guru, aku punya dosa ni dah bunuh orang 99. Ada peluang tak aku nak bertaubat? Kalau aku bertaubat, diterima tak taubatku oleh Allah Ta'ala? Kata Pak Guru ni, wahai hamba Allah, dosa ni terlalu banyak lah, memang tak diterima lah, tak diampun oleh Allah Ta'ala, banyak sangat ni. Maka guru ni dibunuh sekali. Guru ni dibunuh. Jadi 99 campur 1 100. Dia menyesal, dia dah bunuh orang sampai 100 ni. Ya Allah, Pak Guru lagi alim dibunuh. Gitu lagi menyesal dia, bunuh orang alim, orang berilmu ni Pak Guru. Dia jalan-jalan jumpa satu guru lagi, Tok Janggut sini. Maaf. Tok Janggut gitu. Siapa nama Tok Janggut kita? Isa. Oh, Isa bin Mahad Ya, Isa Muhammad. Mana Isa? Untung nama Nabi ni. Kalau kat Bakri sana Isa Mahad Tuan Haji Isa tu. Ini Isa Muhammad maknanya aku dah bunuh orang 100 orang, dosa aku banyak, maksiat ni hari-hari kerjakan. Ada tak peluang aku nak bertaubat? Boleh, kata dia. Pasal yang satu lagi ni tadi Pak Guru belajar tak habis. Yang satu lagi tadi guru belajar habis. Dan dia guru berguru gitu Macam Imam Asy-Syafi'i itu gurunya lebih 300 orang, tuan-tuan. Kita ada tak 30 orang? Guru ngaji je lah 30 orang, ada tak? Tak ada. Guru silat je 20 orang, tak ada. Guru silat pun tak ada. Walaupun nama Kiai Saleh. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau berminat lah nak mengikuti gerbang silat Sunda, tuan-tuan boleh ikut saya. Ini tak payah pengeras, ikut saja. Kalau nak belajar lah. Amalnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq bin Nas, itu saja amalnya. Dia akan pandai bersilat. Tapi tuan-tuan kena jaga betul-betul lah. Ini segi akidah, takut terpesong. Gitu Sampai sekarang ni ada lagi silat ni. Ada maha guru dia. Setiap malam Rabu dibuat sana di Parit Kuari. Pernah dengar tak Parit Kuari? Kat mana Parit Kuari? Bukit Mor. Itu Kuari Batu Jalan Raya. Parit Kuari ini dekat Parit Botak tu. Parit Botak, Batu Pahat, Parit Raja kan Parit Botak tu. Kalau ada Parit Hitam, sebelum sampai Parit Raja ada Parit Botak. Kenal tak Parit Botak ni? Parit yang tak ada rambut, licin tu. Parit Botak masuk dalam. Parit Warejo, Parit Karjo, Parit apa macam cuba tu. Ada Parit Kuari. Itu ya. Macam dah prinsip begini. Gitu. Dia untuk berubat lah. Macam gangguan-gangguan iblis syaitan, jebalang saka ni, dia boleh ubatkan insya-Allah lah. Ke sana ada gelanggang dia. Saya dah 3 kali jumpa ni Pak Guru di Mersing jumpa, di Johor Bahru jumpa, di Melaka jumpa. Tak macam mana asyik jumpa dia ni dah. Asal jumpa tanya tentang silat ni. Dia kata apa? Alaran kau ni cakap aja, tanya je. 20%-nya mana? 20%-nya mana gitu. Saya kalau persen-persen ni pengeras saya tak main lah. Benda ni melibatkan saka. Alah, namanya kau kan dah belajar paraid, mesti ada pusaka, ada saka. Ya gitu pula pahaman dia. Ni kalau tuan-tuan kalau itu jauh-jauh datang rumah saya ajarlah silat kalimah. Silat kalimah, silat aku dalam kalimah. Lari kena, tak lari kena. Dahsyat tu. Elak kena, tak elak lagi kena. Dahsyat tuan-tuan Nyorok kena, tak nyorok memang kena gitu. Ini dahsyat tuan-tuan Gerak 3 langkah aja. Tak ada lebih. Bila lebih 3 langkah batal. Tapi kalau silat Sunda ni tuan-tuan seantero dunia punya pergerakan silat kita akan dapat. Itu melalui 4 surah tadi. Fatihah, ayat kursi, Falaq bin Nas. Nak berhentinya Astaghfirullahalazim gitu. Bila istighfar terus berhenti tuan-tuan.
Tukang silat cantik-cantik itu istighfar. Astagfirullah, berhenti. Jadi kita tahu kalau dia ni main silat Sunda kan, astagfirullah, tetap tak boleh lawan kita. Kita tenggelempang dia je lah. Gitu tuan-tuan. Ini pantangnya istighfar. Tak boleh istighfar. Istighfar itu berhenti. Pasal bila istighfar setannya lari dah. Gitu ya, pendampingnya itu lari. Kalau tuan-tuan nak belajar ni, didaftarkan didaftarkan bawa Persehatan Malaysia ni. Ingat data ada, rupanya ada. Didaftarkan lagi. Dengan perubatan ruqyah sekali perubatan ruqyah. Kat situ ada. Mana dah bunuh 100 orang boleh. Tapi syaratnya engkau kena tinggalkan kampung ni. Tinggalkan kampungmu ini, tempat maksiat ni. Kau kena pergi kampung lain sana. Kau pergi kampung sana, ujung kampung sana ada satu guru. Ada satu pondok. Kau pergilah sana. Jadi bila menerima lamaran ni, maka dia pun suka gembiralah. Oh, untungnya aku dapat ampun, dapat taubat pada Allah Ta'ala. Jadi dia pergi. Contoh ni Sembang Jeram. Pak guru yang dia nak pergi tu dekat Bakri Batu 6 tu. Dekat apa? Target tu. Situ Pak guru. Dia jalan sampai Seri Tanjung, mati dia. Sampai Seri Tanjung mati. Bila mati ni orang yang busa bunuh orang satu orang ni, malaikat Ridwan datang nak ambil dia ni, berebut. Yang Ridwan nak bawa syurga, yang Malik nak bawa neraka. Maka Allah Ta'ala antar malaikat Israel. Pasal orang tu tadi mati, yang ambil nyawa siapa? Israel datang menyamar jadi manusia biasa. Jadi macam manusia. Hai Malik, hai Ridwan, gitu. Apa gaduh-gaduh ni? Ini ahli neraka ni, banyak dosa tak taubat ni. Ini ahli syurga ni, dia dah nak taubat ni. Gitu. Asyik gitu je tak habis-habis. Jadi kalau itu berebut kau ukur lah. Mana yang lebih dekat? Kalau itu yang dekat, dia punya lah. Gitu. Mana tempat yang dituju tu kalau dekat, mana dia ni ahli syurga. Dia ukur lah. Kalau dia ukur 50-50. 50 kilometer, ke sana pun 50 kilometer. Macam mana ni? Jadi malaikat Israel pun doa gitu ya. Nak tahu tak doanya tuan-tuan? Saya dah bagi tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan amal kat ni. Tuan-tuan kena buat satu hari paling tidak 313. Astagfirullah. Kecut terus 313. Puasakan 13, 14, 15. Confirm tuan-tuan. Kalau boleh buat inilah tuan-tuan. Akan jadi. Apa yang dibaca ni? La ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdih. Ya Allah, kembangkan bumi Sembang Jeram ini. Kecutkan bumi Bakri. Jadi maka bumi ni kembang, motot. Kembang gitulah. Jadi bumi Bakri, yang Bakri sini mengecut. Tadi 50-50. Sekarang ini dia dah kembang gitu. Ini jadi kecut. Kau balik. Gitu. Allah Ta'ala ilham kepada Israel. Apa doanya itulah? La ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdi. Ini doa saya dah bagi pada tuan-tuan. Kalau siapa tak bagi, sunat lagi sekali. La ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masanya dhurru. Lepas tu baru kapaka rabbuka. Ada tak ayat tu? Kapaka rabbuka, bawah tu selawat. Siapa nak mimpi Nabi? Allahumma salli wa sallim ala ruh Muhammad fil arwah, wa salli wa sallim ala jasadi Muhammad fil ajsad, wa salli wa sallim ala qabri Muhammad fil kubur. Allahumma balik ruh Muhammad minni tahiyatan wa salaman. Buka muka sebelah, kecemerlangan iman itu. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yakinan billah. Gitu sampai 10 tu. Bawah tu baru ayat besar tu. Tuan-tuan saya dah bagi. Jadi bila malaikat Israel baca ini, la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah, berkat ini doa, kembangkan bumi Sembang Jeram ini, kecutkan bumi Bakri. Jadi dia ngembang. Okey malaikat, kata dia gaduh-gaduh kan. Kau ukur balik. Gitu. Jadi dia ukur gitu. Daripada sini sampai tempat meninggal tu 70. 70. Daripada tempat meninggal sampai ke sana 30. Mana dekat? Mana yang hampir ialah 30. Maka ni dia hampir kepada tempat taubat.
Nampak tu? Dia baru berazam, bercita-cita je, niat nak taubat aja. Mati tengah jalan. Gitu. Maka kata malaikat Israel, dia ni ahli syurga. Wah, senangnya, tak payah beramal, tak payah taubat, tak payah menangis-nangis lagi dah. Baru pergi gitu. Macam Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Kapal buka tu, bawah tu, muka surat sebelah tu, lepas kecimalan bawah tu ada bulat-bulat awan kepul-kepul tu. Saya tulis itu apa? Mi'sal mina tamliho martunus naitunus zunwanus falyantat yunus kitmir. Itu 7 Ashabul Kahfi. Kitmir seekor anjing, geng dia tu. Dia ni lari daripada raja kepimpinan yang zalim, kufur ingkar terhadap Allah Ta'ala, masuk dalam gua gitu. Dia nak menyelamatkan iman dia tu. Sedangkan dia sembahyang ke, puasa ke dalam gua tu? Apa yang berlaku padanya? Tidur. Ditidurkan berapa hari? Berapa hari? Dia kata, kita tidur bila ni? Baru tadi lah. Kata, baru semalam tidur ke? Semalam kita tidur kan? Kita masuk sini semalam kan? Kata Tuhan, lebih 300 tahun tidur dalam tu. Gitu. Bayangkan tuan-tuan, kalau tidur 300 tahun, agak-agak kulit ni ada lagi kita kalau kita. Jangan 300 tahun lah, sebulan je masuk kubur tu dah hilang lah. Tulang pun nasib lah. Kalau makannya Ajinomoto dah reput habis dah. Sedap rasa ke, habis kita. Habis tak ada, tinggal biji sawi kita tu je. Wah, ini 300 tahun hidup balik. Wah, dihidupkan balik. Inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, gitu dan Quran diceritakan tu. Ashabul kahfi tu dan anjingnya kitmir itu membuktikan tentang keajaiban kebesaran Allah Ta'ala. Ada kamu tak fikir, kalau kamu nak selamat, pelihara itu kahfi itu. Nak pelihara macam mana? Macam mana kalau tanda kita ni cinta, suka, kasih? Bila ku rindu, ku sebut namamu. Lagu siapa tu? Lagu siapa tu? Tak kenal maka tak cinta. Walaupun kita tak jumpa, kita sebut sampai Nabi paling cinta umat dia ni, tak pernah jumpa, tak kenal. Kok ada sembahyang pun baca selawat, nak doa pun selawat, bagi marhaban raya pun selawat, potong jambul pun selawat. Sedangkan Nabi Muhammad kita jumpa tak? Kenal tak Nabi Muhammad ni? Kenal tak? Muka dia macam mana? Cuma dalam berjanji cerita, keningnya lentik, hidungnya mancung, mukanya putih-putih kemerahan, agak-agak macam mana muka Rasulullah, dan bertai lalat di telinga kanannya gitu. Dahsyat betul. Itu dalam berjanji lah. Syekh Ja'far Al-Barzanji menceritakan Nabi ni. Wah, gitu. Tapi kerana cinta kasih, maka Allah Ta'ala beri keberkatan. 300 tahun yang dibawa harta dia apa? 1 dirham aja. 1 dirham, tuan-tuan. Agak-agak kalau 1 dirham sekarang RM1, pergi pasar tani dapat apa, tuan-tuan? RM1 dapat apa? Air pun dah tak ada, setahun RM1 lagi dah tak ada. Peranjat saya RM2. Astagfirullah. Air tu RM2. Cakap, kalau gitu beli air anggur aja lah, murah. RM1.50 saja. Allah katanya. Tak ada yang murah lagi. Kalau haji nak murah, buat sendiri katanya. Astagfirullahaladzim. Dia tak tahu yang cakap ni kiai gitu. Dia asap betul Dia kata buat sendiri. Orang ajarin orang gitu Gitu tuan-tuan Bawa 1 dirham pergi bandar. Orang semua ini orang gila ni, duit apa ni? Tak nak. Semua tak nak duit ni. Gitu Pelik ni. Ni duit apa ni? Bayangkan tuan-tuan 300 tahun tuan-tuan. Kalau sekarang tuan-tuan, jangan banyak lah. Jangan duit 4 segi, jangan segitiga, jangan. 1 sen, setengah sen, 3 suku sen tu jangan. Itu kalau jumpa berapa tuan-tuan? Ribu tuan-tuan Ambil yang 50 sen gandet, 50 sen. 50 sen yang melekat tu. Ada tengahnya ada. Siapa yang ada sini angkat tangan? Saya boleh beli 500. Ada yang ada. Kalau ada boleh jual dengan saya 500, saya beli. Gitu. Tak ada tawar-tawar lagi, ambil terus gitu. Iya. Saya dah ada 7 kat rumah. 7 keping. Saya beli tu dah. Bukti saya ada tu memang saya ada kat rumah. Duit gandet tu. Wah, gitu Jadi datang orang.
Jodoh nak kekal, hebat, mesra, cinta mesra gitulah, melekat gitu kan mana tanggal duit tu lekat. Jodoh tu berkekalan gitu. Okey, ini duit 50 sen ini kau punya, tapi nilainya 3,000. Gitu. Wah, 3,000 gitu. Janganlah bocor rahsia dia ni, cepat bocor rahsia. Saya selalu ada 7. Duit tahun 70, 71 gitulah. Kebanyakan tahun 71 yang ada pada saya tu. Itu. Berubah nak macam ni. Okey, kau bagi aku satu, cari 50 sen ganda tu. Mana nak cari? Kata dia, pergilah All Changer. All Changer ni apa? Bukan money changer, bukan. All Changer. Jadi dia pergilah. Saya cakap depan custom. Dia pergi. Satu tu 500. Dia kasi saya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli sultanil azim, manzil manil qadim, manzil wajhil karim, wa wal kalimat tam, wa habib linnas. Terutama ini pasangan. Alhamdulillah. Dah gitu besok kita bawa duit tu pergi Bandung. Gitu dah lah, bukan 500 dah lain harganya gitu. Gitu kita dapat tadi percuma je kan, orang bagi, tapi dia kena belilah satu tu 500 tuan-tuan. Gitu ada yang ada duit ganda ni. Abang Saleh ada tak? Orang bagi duit belikan, tak bagi kasih 25 sen, tak pernah. Saya buat air tiap-tiap gitu orang kasih tu. Orang anak-anak itu hari daripada yang terbaru ni Taman Pulai Indah Sekudai datang. Itu hari orang Mersing Kanan, itu hari orang Duyung Melaka datang. Dia kata kahwin tak dapat anak tadi. Engkau letak tempat lain tak? Letaklah betul-betul, jangan letak hidung. Engkau letak kat hidung macam mana? Gitu. Macam mana Ustaz boleh tahu? Gitu. Cik dasar tanya pula tu jadi ajarkan dia. Ini doa Nurba, baca Bismillah 6, amalkan. Itu saya boleh bantu. Tapi kalau nak betul-betul, cari 50 sen gandet. Kat mana nak cari duit tu? Pergi All Changer gitu dia terus pergi. Dapat dia bawa tu. Dah 7 tu. Kat rumah saya ada 7. Mula-mula dulu ingat macam percuma, rupanya mahal begitu Astagfirullahaladzim. Gitu okey. Kita berhenti mana sini? Maka ahli maksiat tadi belum sebab beramal, tapi dia dah berazam nak taubat, masuk surga dengan Allah Ta'ala. Begitu juga Ashabul Kahfi tadi, dia bawa duit hanya 1 dirham. Bila jumpa pada pembedaran negara, tengok pemimpin, tengok ini duit ni dah lama ni gitu Rupanya nilai emas 1 dirham ni tu berapa tuan-tuan? 5,000 dirham. 1 dirham masa zaman dia tu 1 dirham. Tapi zaman yang dia masih hidup tu, dihidupkan balik tu, nilai tu dah jadi 5,000 dirham. Itu cerita dalam Al-Quran. Duit emas. Kalau dirham emas. Kalau satu lagi perak. Perak tu namanya apa? Dia kalau dirham memang emas biasa. Satu lagi perak ada istilahnya. Kalau dirham memang emas gitu emas gitu. Kalau sekarang tuan-tuan 1 gram nilainya RM183. Macam duit 5 sen nipis tu. Emas. Tuan-tuan belilah 1 gram. Nipis tu. Mana koin emas. Jadi begitulah halnya. Keberkatan itu Ashabul Kahfi saya dah bagi pada tuan-tuan. Mi'sal mina tamliho martunus naitunus zunwanus saryunus falyantat yunus. 7 orang. Kitsmir cukup 8. Anjing seekor tu. Jadi tuan-tuan kalau nak jinakkan anjing, jinakkan semua binatang, Assalamualaikum ya Kitsmir. Yang liar-liar jadi jinak, tunduk, patuh kepada kita, hormatlah, beri penghormatan. Okey. Tentang riwayat sampai muka surat 132 sampai kita sambung kata kill 133 atas. Ceritanya sampai situ. Lebih hampir daripada bumi itu, maka diukur oleh mereka, mendapat mereka itu akan dia terlebih hampir kepada bumi yang hendak pergi kepadanya. Maka satu hasta jua, maka mengambil akan dia oleh malaikat rahmat
Faddalallahu wasi', gitu kata Syekh. Okey, kita berhenti sampai tu. Ada nak tanya? Tak ada. Tok tak ada. Pak imam kita, Abang Saleh, cikgu tak ada. Haji Firdaus, Papa Firdaus tak ada. Baru balik umrah lagi Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tak ada. Ayah anda kita, ini Pak Kedah ayah anda. Kalau tak ada, kita tangguh. Tak sekira kita setakat ini saja. Mudah-mudahan kita dapat amal istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabni rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa anta khairur raziqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.